Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita untuk subjek apa? PSV. Okey, seperti yang cikgu sudah bagi tahu minggu lepas, tajuk yang akan cikgu ajar hari ini adalah irama dan pergerakan. Okey, sekarang cikgu mau kamu buka muka surat 143. Okey, topik yang keberapa irama dan pergerakan? Betul, topik yang ke-14. Apa yang cikgu mau kamu pelajari hari ini tentang irama dan pergerakan ini? Cikgu mau kamu faham makna atau definisi irama dan pergerakan, fungsi dan juga teknik penghasilan irama dan pergerakan. Okey, mari kita ketahui makna atau definisi irama dan pergerakan. Okey, murid-murid, apa yang kamu faham tentang irama dan pergerakan? Betul. Okey, irama adalah unsur seni yang berulang untuk menghasilkan pergerakan. Contohnya garisan, bentuk, rupa, apalagi warna, jalinan pun boleh menghasilkan pergerakan. Garisan yang berulang, antara contoh garisan yang berulang yang boleh menghasilkan pergerakan adalah apa? Contohnya garisan beralun. Contoh gambar di sini adalah garisan beralun dan juga garisan kontur. Di sini juga ada buat dua contoh garisan. Di sini garisan kontur yang mana pada mulanya adalah satu garisan, tetapi apabila disusun secara berulang, ia menghasilkan pergerakan. Okey. Di sini cikgu juga ada buat contoh untuk rupa yang disusun secara berulang juga menghasilkan pergerakan. Contohnya di sini. Rupa apa nih, murid-murid? Inilah rupa geometri yang disusun secara berulang sehingga menghasilkan pergerakan. Okey, baiklah. Irama dan pergerakan ini wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey, mari kita tengok contoh-contoh untuk alam semula jadi. Okey, di sini cikgu ada sediakan dua contoh gambar untuk alam semula jadi. Kamu sendiri lihat. Seperti gambar yang kedua ini, dia adalah ombak. Dia bergerak secara semula jadi. Begitu juga dengan ikan di laut. Dia bergerak secara semula jadi. Okey, baik. Ini contoh untuk objek buatan manusia. Seperti yang kamu lihat, apa yang bergerak? Susunan tangga yang disusun berputar seolah-olah satu pergerakan. Begitu juga dengan air. Okey, ini pula contoh irama dan pergerakan pada karya seni visual. Gambar yang pertama, kita dapat lihat pergerakan yang paling ketara adalah pada permukaan langit. Langit seolah-olah sedang bergerak. Pada gambar yang kedua pula, kita dapat lihat pergerakan pada permukaan air. Kesan dari warna menghasilkan kesan ilusi seolah-olah permukaan air ini bergerak. Okey, sekarang kita lihat fungsi irama dan pergerakan. Murid-murid, irama dan pergerakan ini sangat penting untuk terutamanya pada karya seni visual kerana irama dan pergerakan ini memberi kesan yang dinamik. Irama pergerakan ini boleh menjadikan karya seni visual kelihatan lebih bertenaga dan realistik. Selain itu, fungsi dan irama pergerakan juga boleh menjadikan aksi dalam karya seni itu lebih berkesan. Faham murid-murid? Sekarang kita lihat teknik penghasilan irama dan pergerakan. Antara contoh teknik yang digunakan adalah olahan unsur jalinan, olahan unsur bentuk, olahan unsur warna, olahan unsur ruang, olahan unsur rupa,
olahan unsur garisan. Semua teknik yang cikgu tunjukkan ini, dia disusun, semua unsur seni itu disusun secara berulang dan menghasilkan pergerakan. Faham murid-murid? Okey, baiklah murid-murid. Kalau kamu semua faham, ada pertanyaan? Okey, kalau tiada soalan, sekarang cikgu mau kamu semua sediakan, keluarkan buku latihan kamu dan cikgu mau kamu jawab soalan ini di dalam buku latihan kamu. Jawapan sahaja kamu tulis di dalam buku latihan kamu. Okey, soalan yang pertama, irama dan pergerakan boleh didefinisikan sebagai A. Unsur yang disusun secara bertentangan. B. Gubahan unsur yang bercangga dan ganjil. C. Unsur-unsur yang berulang untuk menghasilkan pergerakan. Dan D. Gubahan unsur-unsur yang berulang untuk menjadikan karya kelihatan pasif dan statik. Okey, jawab sekarang. Sudah murid-murid? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, yang manakah benar tentang fungsi irama dan pergerakan? A. Menjadikan karya kelihatan statik. B. Menjadikan aksi dalam karya seni lebih berkesan. C. Menjadikan sesebuah karya seni lebih pasif. Dan D. Menimbulkan kesan garisan yang lurus dan tebal. Okey, jawab sekarang. Jawapan saja ya. Okey, sudah murid-murid? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan ketiga. Okey, pilih teknik-teknik penghasilan irama dan pergerakan yang betul. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, olahan unsur jalinan yang berulang. Yang kedua, olahan unsur rupa yang bercangga. Yang ketiga, olahan unsur garisan yang berulang. Dan pilihan yang keempat adalah olahan unsur bentuk yang bercangga. Yang manakah antara 4 jawapan ini adalah betul? Okey, sudah murid-murid? Baiklah, sekarang kamu tukar buku latihan kamu dengan rakan di sebelah kamu. Baiklah, semua sudah sedia? Okey, sekarang kita lihat jawapan untuk soalan tadi. Soalan yang pertama jawapannya adalah C. Soalan yang kedua jawapannya adalah B. Dan soalan yang ketiga jawapannya adalah B. Okey, siapa yang semua betul? Angkat tangan. Okey, untuk yang salah pula, yang semua salah, adakah yang semua salah? Okey. Yang ada salah itu, cikgu mau kamu bertanyakan kawan-kawan yang faham untuk tajuk hari ini, supaya kamu sama-sama berkongsi ilmu. Okey, sekarang cikgu mau kamu, salah seorang daripada kamu untuk kongsikan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Boleh? Okey, baiklah.